Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Ada tikui. Baik tuan-tuan, tak apa. Kita berhenti di muka surat yang keberapa tuan-tuan? Yang saya tanda ni tuan-tuan di muka surat 28, nombor 2 tu. Masih lagi di bawah tajuk besar dia, agama bangsa Arab. Bagaimana agama bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun diutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah sebutlah bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail telah dirosakkan oleh Amr Luhai. Amr Luhai telah rosakkan, dan dia bawa berhala daripada Syria bawa balik ke Mekah, dan dia telah mereka macam-macam bid'ah dengan saibahnya, hamnya, wasilahnya, yang tak pernah dibuat di dalam, tidak ada dalam ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Baik, jadi kita sambung habislah cerita berkenaan dengan agama bangsa Arab tu. Ini situasi agama yang lain pula, situasi agama yang lain sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin, kata pengarang. Situasi agama, demikian kehidupan agama di tanah Arab ketika sebelum kemunculan Islam. Jadi agama Nabi Ibrahim yang telah ditokok tambah, dirosakkan. Sebenarnya peranan yang dimainkan oleh agama-agama yang wujud ketika itu terlalu sedikit. Malah boleh dikatakan tiada langsung. Agama lain lah, peranan agama lain tu macam tidak ada fungsi. Kepercayaan pagan, saya dengar orang sebut pagan, paganism, agama pagan ni apa? Agama pagan ni, istilah pagan digunakan oleh Kristian dulu. Orang Kristian guna istilah pagan ni merujuk kepada agama masyarakat, agama masyarakat ataupun agama kaum tertentu. Itu maksud pagan. Dan kebiasaannya merujuk kepada satu kefahaman politesia. Maksud dia apa? Monotheism, politism. Politism ni maksud dia percaya kepada banyak Tuhan. Kebiasaan dia begitu. Politism ni lawan kepada monotheism. Monotheism ni percaya kepada satu Tuhan. Politism banyak, semangat laut lah, semangat padi lah, semangat gunung ganang lah, semua ada semangat. Semangat itu kuasa gaib lah. Itulah agama pagan. Ini merujuk pada agama masyarakat setempat, dan biasanya dia percaya kepada banyak Tuhan, banyak kuasa yang mentadbir alam. Jadi pagan tu merujuk pada tu. Yang mengguna pagan ni mula-mula orang Kristian, disebut kepada agama-agama pagan masyarakat Eropah dulu. Bila Kristian datang, dia tengok masyarakat Eropah ni macam-macam dewa dia, banyak juga merepeknya. Jadi orang Kristian masa nak berdakwah, disebut pada orang yang belum masuk Kristian sebagai agama pagan. Jadi pagan ni merujuklah pada mana-mana agama masyarakat, agama banyak Tuhan dan sebagainya. Tu agama pagan yang teguh diselewengkan dari ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ajaran bangsa Arab ni asal Nabi Ibrahim, berubah menjadi agama pagan. Bukan lagi agama yang benar, tapi jadi agama masyarakat yang telah dirosakkan oleh Amr bin Luhai dan terkeluar daripada persepsi sebenar. Tiada langsung disedari bahawa amalan mula itu sudah wujud di mana-mana. Mereka terjun ke dalam lembah kedegilan dan buta hati
sambil mencipta kepercayaan tertentu yang karut, yang meninggalkan kesan serius ke dalam kehidupan beragama dan sosiopolitik di tanah Arab. Jadi mereka ubah dengan tangan mereka. Ubah ni banyak kerana kepentingan, kadang-kadang kerana apa? Kejahilan, kerana keras kepala. Sebab itulah jadi tersesat. Iblis tersesat walaupun dia tahu dia betul, tapi kerana sombong, kerana keras kepala. Ada orang kerana nafsu dia, walaupun dia tahu benda tu betul, dia tak mau ikut kerana nafsu dia. Dia lebih mementingkan nafsu dah. Jadi dia ikut jalan yang sesat sekalipun dia berilmu. Macam kita baca kisah Bal'am bin Ba'ura, orangnya ada ilmu tapi memilih kesesatan. Dia alim, ada ilmu, ulama, tapi kenapa? Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa. Allah Taala sebut itu je. Orang yang berilmu ni, kalau dia berilmu, dia sesat pasal dua benda. Pasal apa? Walakinnahu akhlada ila ardi wala syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami angkat Bal'am bin Ba'ura tu dengan ilmu yang dia ada, dengan ibadah dia. Walakinnahu akhlada ila al-ardi, tapi dia lebih cenderung kepada dunia, dia pilih dunia. Wattaba hawa, dan lebih untuk memuaskan nafsu dia kerana wanita dan dunia. Biasanya dua sebab ni jahanam orang rosak. Orang ada ilmu pun kadang-kadang boleh pecah hak mana. Makan rezeki yang halal, mungkin terlibat dengan rasuah, mungkin terlibat dengan perzinahan, macam-macam. Pasal apa? Nak memuaskan nafsu, dan suka harta dunia, orang boleh jadi sesat. Kemudian habis tuan-tuan, itu agama bangsa Arab. Ni amalan kuku besi dan penindasan. Ni cerita orang lain pula, orang lain. Ini orang Yahudi mengambil peluang menyuntik bid'ah keji dalam rancangan yang meyakinkan. Ni sebahagian pendeta-pendeta Yahudi yang nak mengauk keuntungan dunia. Macam mana dia buat? Maka dia ubah isi kitab yang sesuai dengan nafsu dia. Dia buat bid'ah lah tuan-tuan. Bid'ah, benda yang sesat, diubah kitab. Ni sebut dalam Quran. Memanglah kalau ada orang Kristian yang tak setuju, ini dalam Quran sebut. Quran sebut fawaidul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celakalah pada orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mengatakan ini daripada Allah. Yashtaru bihi samanan qalila, kerana sedikit mencari habuan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka bagi apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun. Banyak ayat Quran sebut tuan-tuan, yang mana dia apa? Ubah ayat Quran tuan-tuan. Macam ayat dia tuan-tuan, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Telah diubah. Al-Quran sebut jelas. Ini kepercayaan disebut dalam Islam. Yang ni bangsa sebelum Islam, yang ni bangsa Yahudi, dia telah melakukan ubah kitab Taurat dan Injil. Itu kepercayaan. Siapa yang nak jaga hati orang lain, tak mau, dia kata mana ada, boleh batal akidah, sebab Quran sebut. Faham? Ini kepercayaan kita. Lakum dinukum waliyadin. Siapa yang kata Islam pun betul, agama lain pun betul, semua betul, masuk syurga, kufur. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah agama Islam. Itu dia tuan-tuan. Jadi siapa yang cakap sebaliknya, dialah yang menyentuh 3R, religion dan sebagainya. Ini merosakkan Islam. Kalau orang lain nak menganggap agama dia betul, silakan, itu agama dia. Betul tak? Dia nak kata agama kami yang betul, agama lain tak betul, silakan. Itu kepercayaan kamu. Tapi ini kepercayaan Islam. Jangan kita jadi apa? Apologetik. Tak apologetik. Nak sangat tuan-tuan, nak ambil hati sangat orang yang apa? Dan Muslim, sampai agama kita pun kita langgang habis batasan-batasan agama. Ini apologetik. Jangan sampai kita menjual agama kita tuan-tuan. Nak ambil hati orang, agama kita lempak belakang tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, itu pegangan kita begitu tuan-tuan. Umat-umat terdahulu telah melakukan penyelewengan dalam kitab nabi-nabi mereka yang terdahulu. Kemudian mereka terbabit dalam amalan kuku besi yang menindas rakyat, serta merintah mereka yang di bawah cengkaman mereka menerima sahaja apa yang diajar. Jadi yang ada kitab ni, ulama-ulama Yahudi, diubah kitab, ubah kan tangan ni, asalkan menguntungkan dia. Kemudian sasaran tunggal mereka ialah mengauk kemewahan dan kuasa, sekalipun merintah menerima risiko yang akan melenyapkan agama mereka. Bila dia pergi ubah kitab tu, orang akan benci agama Yahudi, agama Kristian akan dibenci. Tuan-tuan boleh baca bagaimana revolusi di Perancis dulu kan, di Eropah dipanggil Dark Ages.
zaman kegelapan kan. Di mana Kristian, gereja menggunakan kuasa kuku besi untuk menentang orang yang berfatwa bercanggah dengan gereja. Tuan-tuan boleh pergi di Cambridge, masih lagi jalan di Cambridge tu, daripada tanda kan tempat-tempat saintis yang dibakar hidup-hidup. Ramai saintis yang dibakar hidup-hidup. Pasal apa? Kajian mereka bercanggah dengan kajian gereja. Tapi tuan-tuan boleh pergi, masih ada. Antara yang terkenalnya Galileo Galilei itulah. Dia mengatakan bumi keliling matahari. Gereja kata tak, matahari keliling bumi. Yalah, kalau kita tengok, siapa yang keliling siapa? Kalau kita tengok, matahari keliling bumi. Yang kita tengok. Baik. Jadi apa dia, gereja kata matahari keliling bumi. Sejak bila pula bumi keliling matahari? Galileo Galilei kata tak, bumi yang keliling matahari, dan dia dibakar. Yang saya kagum bukan apa, dia bukan Islam, dia pun saintis. Tapi satu benda yang aib kalau mereka menggadaikan prinsip. Malulah kita kalau orang Islam, tuan-tuan. Kita boleh menggadaikan prinsip Islam kerana apa? Kerana dunia kita menggadaikan. Sedangkan orang yang bukan Islam pun, dia tahu ni ilmu. Prinsip tidak boleh digadaikan. Saintis ramai yang dibakar. Sebab dia tak mau tarik kajian dia. Ini kajian. Ini yang sebenar. Kristian tak bagi. Tangkap yang mana bercanggah dengan gereja, dibunuh. Habis saintis dibunuh, tuan-tuan. Masih lagi ditanda tempat saintis dibakar. Bukan bunuh tembak ke, gantung pancung. Bakar hidup-hidup. Dia tegas. Jadi Musammim Arab kata, tegas dengan pendirian mereka. Malu lah kita kalau orang Islam, tuan-tuan. Kita percaya Allah Ta'ala, kita berada di agama yang benar, percaya pada syurga neraka, kita tak berani nak menyatakan kebenaran, tuan-tuan. Ini satu benda yang aibun kabir, aib yang besar. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang menyebabkan apa? Masyarakat Eropah jadi benci pada Kristian. Sehingga jadilah aliran sekular. Sekular apa itu? Sekularisme. Sebab apa? Dia buat revolusi, gereja-gereja ni, agama-agama ni karut, mesti diasingkan. Itu yang bila dibuat revolusi, sebab sampai teruk sangat zaman kegelapan. Itu baca zaman kegelapan Eropah. Yang mencetuskan revolusi, tuan-tuan, yang naik dia punya revolusi tu, apa dia panggil apa? Renaissance kan? Renaissance tu kerana apa? Kerana dia baca buku-buku Islam. Buku Islam, buku Al-Ghazali, Al-Farabi, yang handal-handal ni, tuan-tuan, ahli-ahli kalam daripada Asy'ariyah. Dia baca, tuan-tuan, dia pun naik satu semangat intelektual. Sedangkan, tuan-tuan, sekularisme ni dia tak boleh bandingkan. Sebab kita tahu dalam agama Kristian dah berlaku tokok tambah, tuan-tuan, bukan seperti dalam Islam. Al-Quran tidak boleh diubah. Ni jaminan pada Allah. Quran takkan diubah. Inna anzalna zikra wa inna lahu al-hafizun. Allah Ta'ala yang turunkan Quran, Allah Ta'ala yang jaga Al-Quran. Takkan diselewengkan. Kita Al-Quran mustahil, orang takkan mampu tambah satu perkataan dalam Quran ya, tuan-tuan, orang boleh tahu Allah Ta'ala jaga. Dulu ada satu Quran kan yang tidak dapat kelulusan daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Ni mesti dapat kelulusan tu. Dan Quran tu dia ada tambah sikit satu ayat tu. Sebelum viral, tuan-tuan, saya tahu dulu. Saya tahu macam mana. Ada satu jemaah Kampung Tua, Masjid Kampung Tua sini. Dia hantar mesej, kata, Ustaz, Quran ni lain, redaksi dia dengan Quran lain. Selang beberapa hari baru viral. Rupanya Quran tu dicetak tanpa kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri. Saya nak cerita, orang Kampung Tua boleh tahu, tuan. Walaupun baru edar, baca nampak pelik, tengok lain. Kita belum cerita orang hafal-hafal Quran yang hebat-hebat lagi. Hatta Quran ni, tuan-tuan, kalau hari ni semua masa Quran yang ada di dunia ni musnah, sekelip mata musnah. Orang boleh tulis balik, tuan-tuan. Tu Quran yang ada dekat tangan tuan-tuan tu, yang dalam handset tuan-tuan. Quran tu ditulis dengan tangan oleh Osman, Syekh Osman apa tak nama dia, hidup lagi. Ditulis dengan tangan. Quran yang ada kat tuan-tuan ni. Dulu Rasam Osmani kan, Sayyidina Osman yang susun. Yang tulis yang kita semua Quran yang ada sekarang ni, selain daripada Quran Majid lain. Kalau di negeri lain dia ada yang apa Quran Mashaf Warash, dia punya tempat berhenti lain. Qalun, qiraat pun dia ada mashaf lain, tapi tempat berhenti lah. Tempat berhenti dan beberapa bacaan perkataan yang berbeza. Lain semua sama aja. Jadi tuan-tuan, yang tuan-tuan baca ni tulisan tangan. Orang yang mengaji hafal Quran di luar negara, mereka hafal dengan tulis. Apa yang tulis? Mereka boleh tulis balik Al-Quran. Ada yang sampai dah khatam Quran dengan tulis 3 kali, 4 kali. Dia boleh tulis balik Quran. Allah Ta'ala jaga dalam dada-dada orang Islam. Mana ada kitab selain pada Quran yang orang buat macam tu? Tak ada. Al-Quran ni.
Kemudian yang melenyapkan agama mereka, itu yang jadi apa? Jadi renaissance, maka depa asingkan. Kristian hanya di gereja, urusan dunia biar manusia yang urus. Boleh tak kita buat macam tu? Ada sebahagian pengkaji Islam, kata tentang baca buku Fiqhud Daulah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia sebut betapa ramai di kalangan pemikir-pemikir Arab, Dr. Farah Fudah, ramai lagi yang hebat pemikir-pemikir Islam, tapi dia terjebak dengan pemikiran sekular. Dia pun juga fikir, kalau di Eropah dengan Renaissance mengasingkan agama daripada kehidupan dunia boleh menyebabkan jadi maju dan hebat, sepatutnya kita pun sama. Maka dia pun berusaha tulis buku-buku ni orang Islam yang mana mesti mengasingkan Islam daripada ekonomi, Islam daripada politik, Islam daripada sistem sosial, Islam masjid sudah, surau sudah. Kenapa? Sebab dia tengok kejayaan dia tak boleh sama, tuan-tuan. Islam agama yang benar daripada Allah, dan kita umat Islam adalah satu bangsa yang dimuliakan dengan Islam. Kita bukan dimuliakan dengan selain pada Islam. Tuan-tuan tengok mananya orang Islam ni, tuan-tuan. Bila kita tinggal Islam, tuan-tuan, kita tak akan dimuliakan, kita akan dihina, tuan-tuan. Berbeza dengan non-Muslim. Dunia ni syurga mereka. Apa yang mereka buat Allah balas di dunia. Tapi orang Islam, tuan-tuan, kita percaya pada dunia dan akhirat. Sahabat Nabi sikit punya cerita, tuan-tuan. Nabi kata jangan turun Bukit Uhud tu kan. Turun kalau 70 orang syahid. Dalam perang Hunain, sahabat Nabi sangka apa? Kita ramai menang kot. Sangka macam tu je. Ada sangka orang baru masuk Islam, mula-mula kalah teruk. Tak boleh. Dalam Islam ni macam tu pun tak boleh. Dalam perjuangan Islam ni kita sangka menang pasal kita banyak senjata, kita bilangan ramai. Sangka lagu tu pun kalah, pasal kita satu kaum yang dimenangkan oleh Allah dengan Islam. Ingat kata Sayyidina Umar, orang Palestin selalu sebut. Orang Palestin selalu sebut kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Waktu Sayyidina Umar nak ambil kunci Baitul Maqdis daripada rahib-rahib tu, dia tak mau serah pada tentera Islam. Dia suruh Sayyidina Umar mai boleh berbagi kunci Baitul Maqdis. Maka Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Jarrah, Bilal, ramai lagi panggil Sayyidina Umar datang daripada Madinah, datang ke Palestin. Sayyidina Umar datang dalam keadaan baju Sayyidina Umar ni tampung tak kurang 10 tampung baju dia. Datang dengan pembantu dia naik keldai, selang seli kan. Sejak Sayyidina Umar naik, pembantu dia tarik. Sekejap hamba dia duduk atas, Sayyidina Umar tarik. Jalan begitulah, tuan-tuan, daripada Madinah sampai ke Palestin. Jarak dia Allah jauh, tuan-tuan. Padang Pasir. Waktu masuk Palestin tu, Sayyidina Umar yang tarik. Meten dia tarik keldai tu. Nampak dengan pakaian yang lusuh, tampai 10. Tuan-tuan, sahabat Nabi zuhud, Bilal zuhud, Abu Ubaidah Jarrah zuhud, semua zuhud. Tapi dia tengok Sayyidina Umar, dia berasa segan. Pasal apa? Ini majlis besar penyerahan kunci Baitul Masjid Al-Aqsa. Ini dah ratusan tahun Kristian pegang. Ini satu majlis yang cukup besar. Itu yang sebahagian sahabat Nabi dia kata dekat Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kalau boleh pakai baju elok sikit. Ya, malu pakai teruk sangat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok Bilal, Sayyidina Umar tengok Khalid, tengok Abu Ubaidah Jarrah, tengok sahabat-sahabat semua pakai lawa-lawa, pakai cantik-cantik, majlis besar kan. Dan dia pun sebut macam tu. Bila dia pun sebut macam tu kat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata, aku tak sangka kamu akan kata begitu. Lepas tu Sayyidina Umar sebut perkataan yang selalu disebut oleh orang Palestin. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita umat Islam, satu kaum yang Allah muliakan kita kerana Islam. Allah muliakan Islam. Yang jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi pada zaman Sayyidina Umar, sehingga kerajaan Islam menjadi kuasa nombor 1 dunia pada zaman Sayyidina Umar, bukan pasal harta, bukan kerana kemewahan, bukan kerana kekayaan. Kita satu kaum yang Allah muliakan kerana Islam. Falamma nabtaghil izzata ghaira ma azzana Allah adzallana Allah. Bila kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, Allah akan hina kita. Dan tuan-tuan tengok sekarang berlaku, umat Islam ramai 1.7 bilion, ramai. Nak pergi negara yang paling mewah di dunia, mana negara paling mewah? Bukan Eropah. Eropah bukan Amerika, bukan Rusia. Dubai, Qatar, bangunan yang tinggi-tinggi, mereka conquer dah. Tu Kingdom Tower nak naik pula di Riyadh, 1008 meter. Duit banyak tak tahu buat apa. Duit banyak tak tahu, memang mereka kaya sungguh.
Kaya yang amat-amat. Tuan-tuan nak pergi mewah, tuan-tuan tengok, pergi je Dubai, Qatar. Kaya tuan-tuan. Di Dubai tu kereta Ferrari rosak sikit, biar pergi beli lain. Ada satu padang pasir dengan Ferrari, Lamborghini-nya, Bugatti Veyron-nya, biar macam tu yang rosak sikit. Bagi kat aku satu tak apa. Tidak. Balik Malaysia kaya. Mereka tak biar kaya sangat. Belau singa, belau rimau. Ada tengok TikTokers mereka Dubai. Tengok mereka punya YouTuber. Allah, duit penuh lah rumah ni. Duit penuh. Lempak kot bangunan. Emas dia tunjuk emas dia. La haula wala quwwata illa billah. Kaya. Tapi adakah orang mulia? Adakah Islam dipandang mulia? Adakah Islam dipandang hebat? Adakah disebut Islam orang gerun hati dia? Pada zaman Sayyidina Umar disebut Islam gerun hati dia. Bila Sayyidina Umar datang, Kristian, apa kata pegawai Kristian, kata memang beginilah yang disebut dalam kitab kami. Pemimpin lagu ni yang akan ambil kunci Masjid Al-Aqsa daripada kami. Baik, jangan salah silap sangka tuan-tuan. Kadang orang sangka dia bawa kefahaman yang mencegah dengan Islam, dan kefahaman tu boleh diberi kemuliaan. Salah. Wallahi salah. Engkau berada di satu lembah yang akan menghancurkan diri kau sendiri. Baik, kemudian demikian juga Kristian. Apa beza Yahudi Kristian tuan-tuan? Apa beza Yahudi Kristian? Beza dia tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan. Yang pertama, kita tahu, ni kita sebut tuan-tuan, ni sudut pandang agama Islam, dan ini disebut dalam Al-Quran. Apa hukum orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu Isa, Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah? Apa hukum dia? Hukum dia kafir. Kenapa ustaz sebut begitu? Ini sebut dalam Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Dalam ayat lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, Trinity. Trinity disebut dalam Quran. Sebab konsep Trinity itu dah wujud sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir hukum dia. Apa beza Yahudi dengan Kristian? Dia sebenarnya tuan-tuan macam ni. Nabi Isa alaihi, kita tahu bila sebut Yahudi, Yahudi ni salah seorang daripada siapa Yahudi? Anak Nabi Yaqub. Dia ada 12 orang. Dia ada Bunyamin, dia ada Naftali, dia ada Jad, dia ada Asyir, dia ada Yusuf. Kan ramai kan? Salah seorangnya Yahuza. Dalam 12 anak Nabi Yaqub AS ni, dia dipanggil Bani Israel, anak Israel. Israel tu siapa? Nabi Yaqub lah. Saya boleh sebut kat tuan-tuan kan, Israel tu maksud dia Isra, Safwah, Allah. Israel Safwatullah. Israel maksud dia kekasih Allah. Itu gelaran Nabi Yaqub AS. Sepakat semua ahli tafsir. Jadi tuan-tuan, Israel itu Nabi Yaqub, kekasih Allah. Israel itu nama bagus bukan tak bagus. Israel itu maksud dia kekasih Allah. Sebab tu ada ulama hadis nama Israel bin Yunus Al-Khuzai, kalau tak silap macam itulah nama dia. Tapi sekarang cuba tuan-tuan buat nama anak tuan-tuan Israel. Haji anak apa? Israel. Israel, terkejut orang dengar. Lah ni jangan bubuh lah, takut jadi fitnah. Orang dengar nama Israel, itu Israel. Kena pula tambah Zionis Israel. Tu lagi teruk. Baik, jadi nak cerita tuan-tuan, nama Israel itu nama baik. Jadi tuan-tuan, salah satunya Yahuda. Yahuda tu dia yang paling banyak keturunan. Sehingga orang sebut Yahudi ni untuk menuju kepada anak cucu cicit Nabi Yaqub. Sebab dalam banyak-banyak anak Nabi Yaqub, Yahuda lah yang paling banyak anak. Yahuza ni. Jadi disebut Yahudi merujuk kepada seluruh anak cucu cicit Nabi Yaqub AS. Dan kebanyakan Nabi 25 Rasul tu daripada suku mereka. Itu kelebihan mereka. Kelebihan yang kita tak boleh nafi. Iz ja'ala fikum anbiya, ni Quran sebut. Allah Ta'ala sebut, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Antara nikmat Allah pada mereka adalah kebanyakan Nabi dan Rasul daripada suku mereka. Suku mereka. Baik, jadi tuan-tuan, Kristian ni memang nak jadi sebut Yahudi ni merujuk pada mereka. Dan apa agama mereka tuan-tuan? Apa agama Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Ada setengah saya baca buku, agama Yahudi ni agama Nabi Ibrahim, agama Nabi-Nabi dulu. Kristian agama-agama Nabi dahulu. Salah tuan-tuan. Itu memang salah. Kalau ada penulis sebut macam itu, satu kesalahfahaman. Sebab dalam Quran sebut je lah, inna dina indallahil Islam. Semua agama dulu pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, agama dia Islam. Dalam ayat yang lain, huwa sammakul muslimin, dialah yang, yakni Allah lah yang menama kamu muslim.
Muslim tu maksudnya isim fa'il daripada aslama. Islam masdar daripada aslama. Muslim, Islam. Muslim ni orang Islam. Muslim tu maksudnya orang yang beragama Islam. Aslama Islam. Islam masdar. Cerita panjang lah tuan-tuan. Masdar daripada aslama. Jadi nak cerita yang menamakan kita sebagai Muslim ni Allah. Dan agama kita Allah yang bagi nama ini agama Islam. Itu apa makna Islam? Penyerahan diri kepada Tuhan. Maksudnya kita tundukkan nafsu kita, kehendak kita, akal fikiran kita, kesombongan kita, keras kepala kita ke apa semua mesti ditundukkan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Islam. Tunduk diri kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan, keras kepala mesti dihancurkan. Kalau ada, tak mau dengar perintah Allah kan, keras kepala. Orang nasihat tak mau, sombong. Mesti dihancurkan, mesti ditundukkan di bawah agama Islam. Itu dalam Quran sebut ani dah. Apa ani dah? Keras kepala. Jadi tak tunduk, lawan Islam. Tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Baik tuan-tuan. Kemudian jadi agama ni semua Islam, semua Islam. Yang Nabi Ibrahim bawa Islam, semua nabi-nabi bawa ajaran Islam. Malah yang menariknya bila tuan-tuan dengar ceramah Dr. Zakir Naik, disebut dalam kitab-kitab lama, ajaran-ajaran dulu lah tuan-tuan, ajaran agama dulu, kitab-kitab lama daripada yang kuno, kitab Yajurveda ke Samaveda ke Atharvaveda ke apa, Tripitaka, kitab-kitab lama, bila disebut tentang agama disebut apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab Islam. Dalam bahasa Arab itu Islam. Itu yang ada kajian kata banyak agama yang di dunia ni asalnya Islam juga, tapi berlaku macam mana ni? Amr bin Luhai dia buat modification. Itu datang rasul. Macam mana dia datang modification? Itulah yang pertama iblis, syaitan, hawa nafsu. Banyak bawa rosak ni iblis, syaitan, hawa nafsu. Itu tuan-tuan. Iblis, syaitan, hawa nafsu yang menyebabkan kita menyimpang daripada kebenaran. Baik, kemudian jadi agama Yahudi merujuk pada agama Islam lah. Tapi macam mana disebut agama Yahudi? Apabila agama itu telah dirubah. Macam tadilah, ajaran Nabi Ibrahim telah dirubah oleh Amr bin Luhai. Betul tak? Kita tak panggil Islam dah. Dia dah jadi ajaran pagan, ajaran masyarakat Arab Jahiliyah. Sebab telah dirosakkan asal Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, telah dirosakkan oleh Amr bin Luhai. Sama juga agama Yahudi, asalnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Telah kami berikan Musa itu dengan apa? Kitab, dan disetelangi setelahnya rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam apa? Bayyinat wa atayna wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Kami berikan apa? Nabi Isa. Ini cerita tentang orang Yahudi ayat ni kita. Nabi Isa dengan mukjizat dan dikuatkan dengan Ruhul Qudus, ini dengan Jibril alaihissalam. Kemudian kata Allah pada orang Yahudi apa? Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Adakah kamu ni orang Yahudi, anak cucu cicit Bani apa? Nabi Yaqub, tiap kali datang kepada kamu nabi yang tak sesuai dengan nafsu kamu. Fariqan kadzdzabtum, sebahagiannya kamu dustakan, kamu lawan dia. Wa fariqan taqtulun, dan sebahagiannya kamu bunuh. Baik. Kemudian tuan-tuan, jadilah agama Yahudi. Kristian ni main mana pula? Kristian ni sebenarnya bila tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh tengok Dr. Zakir Naik punya penjelasan. Ramai lagi pendakwah tuan-tuan. Dia apa? Yang di taman di London tu kan, di Penduku bahas. Ajaran sebenarnya Nabi Isa alaihissalam macam Injil kan, dalam Injil kita tahu kan, Injil ni ditulis lewat. Injil bukan ditulis pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Injil yang mula-mula tulis Injil apa? Markus. Bila Markus ditulis? 55 Masihi. 55 Masihi. Nabi Isa meninggal ke belum? Meninggal lah. Nabi Isa meninggal umur 33 tahun. 33 tahun. Bukan meninggal dunia, naik ke langit. Tapi orang anggap meninggal dunia lah. Dia anggap yang disalib tu rupa macam Nabi. Nabi Isa naik ke langit umur 33. Jadi Injil Markus baru ditulis. Pada kala Al-Quran, sahabat Nabi dah tulis, semua tulis, cuma tidak dikumpulkan di dalam satu mushaf. Kemudian Injil Matius dengan Lukas. Matius dengan Lukas pula pada tahun 60 Masihi. Jauh ni.
Lagi jauh. Yohanes, Injil Yohanes ditulis pada 80 Masihi. Masalahnya yang isunya Nabi Isa bawa ajaran Islam. Saya sebut semua Nabi bawa ajaran Islam. Dan dalam Injil Matius ni, disebut Injil Matius ni, Nabi Isa, boleh tengok dalam Injil Matius, Nabi Isa bukan diutuskan kepada seluruh umat Islam. Yang diutuskan kepada seluruh manusia siapa? Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Ibrahim ada dua Nabi. Nabi Ibrahim dengan anak saudara. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim nak ke Palestin, Nabi Lut diutuskan oleh Allah ke Jordan, kaum Sodom kan. Diutus di sana. Dia sezaman. Nabi Zakaria, Nabi Yahya sezaman. Nabi Daud, Sulaiman, anak ayah kan, sezaman. Musa dengan Harun sezaman. Dia bukan diutuskan pada sekalian alam. Yang diutus pada sekalian alam siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang diutuskan untuk semua manusia, tak kira bangsa apa pun, Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa dalam Injil Matius disebut, bila ada seorang perempuan daripada Kanaan, ini orang perempuan daripada Kanaan ni, orang perempuan daripada bangsa Palestin, dia minta kat Nabi Nabi Isa tolong sembuhkan anak dia yang kena rasuk dengan syaitan. Macam kena rasuk lah, histeria. Anak dia kena rasuk dengan syaitan. Jadi diminta Nabi Isa AS sembuhkan anak dia. Ni sebuah Injil Matius. Nabi Isa kata apa? Sesungguhnya aku diutuskan kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Maknanya dia apa? Aku ni diutuskan bukan kepada kamu. Aku hanya diutuskan kepada siapa? Bani Israel sahaja, bukan suku yang lain. Dalam Injil Matius juga disebut, Nabi Isa sebut kepada apa? Siapa? Pengikut dia, yang 12 orang tu kan, kita panggil Hawariyun tu. Bagi tahu, jangan kamu menyimpang kepada kaum lain. Yang ni jangan pergi ke kaum lain, dakwah ke kaum lain. Jangan kamu masuk ke kota Samaria, tapi kamu pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Aku diutuskan kepada anak cucu Nabi Yaqub. Cari mereka, dakwah pada mereka, bukan daripada semua orang. Dan sebab tu Nabi Isa tak suruh orang perempuan Kanaan tu ubah akidah dia, tak suruh. Pasal itu tugas dia kepada Bani Israel. Tapi bila sebut Kristian, dia dah jadi lain, seolah-olah untuk semua. Satu. Yang kedua, seperti mana yang kita baca, ajaran Kristian ni dia ada dua. Ajaran Nabi Allah apa? Nabi Allah Isa, dia ada dua. Pertama, ajaran yang betul-betul ikut ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Satu lagi, seorang lelaki yang nama Paulus. Paulus ni dia claim dia anak murid Nabi Isa. Paulus, dia seorang Yahudi Bani Israel daripada Tarsus. Tapi bila baca dalam kitab Injil pun, kitab Injil sebut Paulus ni satu anak murid yang derhaka dengan Nabi Isa. Nabi Isa marah Paulus ni, dan Nabi Isa pernah bagi penendang pada dia. Itu dalam kitab dia Injil, Allahualam. Paulus ni, dia lah yang claim, katanya dia apa? Dia kata dia adalah anak murid Nabi Isa. Dan dia claim setelah Nabi Isa naik ke langit tu, dia kata dia bertemu lagi dengan Nabi Isa. Dan dia jadi macam apa, hubungan gaib dengan Nabi Isa. Ini ada sebahagian Syiah yang percaya seolah-olah apa, sebagai imam dia betul ada hubungan dengan Imam 12 yang hilang tu kan, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Katanya dia tu hilang duduk dalam Sirdab, satu lubang kecil di Iraq. Katanya imam-imam mereka ni ada hubungan gaib. Maksudnya dah lama dah tu kepercayaan aku tu. Kristian pun pegang. Paulus percaya macam tu. Dia kata memang dia ada berhubungan dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa lantik dia menjadi pengganti Rasul. Paulus ni lah yang bawa ajaran yang bukan-bukan. Dia yang merosakkan. Macam ajaran Nabi Ibrahim di Mekah. Siapa rosakkan? Amr bin Luhai tadi tu. Amr bin Luhai. Ni ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Siapa rosakkan? Paulus. Dia claim dia anak murid Nabi Isa. Dia macam mana dia boleh bawa idea yang bukan-bukan ni? Jadi pengkaji-pengkaji kata sebab apa? Isyak 2 minit lagi. Sebab orang Yahudi ni sebelum datangnya Nabi Isa AS, disebabkan mereka ingkar pada Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka ingkar, mereka lawan. Semua Nabi, macam saya sebut tadi, tiap kali datang Rasul tak sesuai dengan nafsu mereka bunuh, dan sebagainya mereka dustai. Itu perangai mereka. Maka Allah hukum mereka. Bagaimana hukum dia? Pada zaman Nabi Allah Sulaiman, mereka menguasai seluruh dunia kan. Nabi Sulaiman Bani Israel kontrol satu dunia. Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, anak Nabi Allah Sulaiman krisis, pecah dua, krisis.
utara selatan. Dan bila datang Rasul betulkan mereka bunuh lawan. Maka Allah datangkan bala, musuh datang menyerang. Ini bala yang cukup bahaya tuan-tuan. Sebab tu umat Islam jangan abaikan Islam. Dalam umat Islam, duduk di mana-mana kena ada orang yang menyampaikan Islam, berani menegur amar makruf nahi mungkar. Kalau bala mai tuan-tuan, dia mai mengejut. Antara balanya musuh datang menyerang. Apa yang berlaku di Afghanistan sebelum Rusia, Soviet Union serang. Macam mana pengamalan umat Islam di Afghanistan? Pakai skirtnya, tak ada apa-apa nasihat. Datang bala. Bagaimana masyarakat Bosnia Herzegovina sebelum baca cerita ni, yang Hazan meminum arak sebelum tapi bahagia di Bosnia kan, di kawasan Balkan tu, kawasan yang cantik di dunia juga. Hidup bebas orang Islam ni, tak ada siapa tegur, tak ada siapa nak amal makruf nahi munkar, semua hanya takut nak cakap kebenaran. Tak apa, Allah datangkan bala, Serbia mai serang. Umat Islam ribuan umat Islam yang dibunuh. Bala akan datang pada umat Islam bila ramai yang buat maksiat dan tidak ada orang yang berani menegur. Tidak ada amal makruf nahi munkar. Ni Allah Taala, Nabi sebut dalam hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah yakni umat Islam menjuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kena berani sebut. Yang baik kena sebut, seperti mana yang ada dalam agama Islam kena sebut. Yang mana bercanggah dalam agama Islam kena sebut. Aw la yushikanallahu ayyub'asa 'alaikum azaban minhu, iqaban minhu. Ataupun hampir-hampir, kalau tak buat memang dekat sangat dah, Allah menurunkan bala. Bila bala turun, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Bila kamu berdoa, bila bala dah turun kamu berdoa, Allah Taala tak mustajab. Kita baca tentang Uyghur, tahu Uyghur? Uyghur umat Islam di China kan. Ramai dah mati. Ustaz dia pada 1949. Dia asalnya, boleh kau saya turunkan sikit tuan-tuan Boleh kau Kau tuan-tuan nak mengaji ke apa ke? Nanti ada kumpulan mengaji ni, saya tahu. Boleh kau ting-ting kumpulan mengaji. Sikit ya. Turkmenistan Timur. Dulu negeri dia Turkmenistan Timur, antara Afghanistan dengan Pakistan. Dia sepadan dengan China. Jadi depa ni satu bangsa dengan Turki sekarang ni. Satu bangsa dengan Erdogan apa semua ni. Depa ni, China mula jajah depa pada tahun 1949. China jajah. Dan pada tahun 1952, China bunuh 120,000. 120,000 1952 saja 120,000 China bunuh. Ini satu jumlah yang dahsyat. Dan kebanyakan yang China bunuh 120,000 itu adalah ulama. Sebab tu tuan-tuan kalau baca, antara ideologi yang sangat bahaya, sangat luar biasa, sangat bahaya adalah komunis. Sangat bahaya. Bahaya. Mana sebab tu bila mana ada orang yang ada idea komunisme, dia bagus nak memasyarakatkan harta negara kena kongsi semua, tak boleh pemilikan mutlak. Nampak idea bagus. Tapi tindakan luar biasa. Apa yang Pol Pot buat di Kemboja. Tuan-tuan boleh tengok tengkorak. Dan tengkorak tu banyak orang Islam tu. Dia satukan masyarakat jadi komunis semua. Berapa juta dia bunuh. Tengkorak pun banyak. Lepas tu jadi revolusi Bolshevik di Rusia. 20 juta lebih mati di bawah Joseph Stalin. Baca revolusi waktu raja-raja di Indonesia kan, tak raja kan. Waktu naiknya komunis naik, dia bunuh habis raja-raja. Ada satu call, saya tengok dalam TV kot, satu perigi tu, dalam tu banyak raja-raja, puteri raja, dia lempak dalam tu ya. Saya tak mau ada lagu tu, semua kena sama masyarakat, tak boleh ada orang duduk atas. Komunisme sangat luar biasa. Dia nampak bagus, tapi tindakan dia tak masuk akal. Sangat kejam, luar biasa. Dan kejam itu luar biasa. Tuan-tuan takkan tengok Kristian Yahudi yang sekejam tu. 120,000 1952 saja dia bunuh. Kemudian daripada 1949 sampailah 1979, 1949 sampai 1979, 30 tahun. 1000 masjid dimusnahkan. 1000 masjid dimusnahkan. Daripada 1979 sampailah sekarang ni 1000 masjid kita tuan. 1200 masjid ditutup, dikunci. Nak bagi musnah segan. Masyarakat dunia tengok sekarang, kunci tak bagi masuk. Dan di bandar dia ni dipanggil apa tuan-tuan? Kawasan Turkmenistan ni Xinjiang kan. Xinjiang. Di Xinjiang tu ibu kota dia Urumqi. Urumqi tu 300,000 pusat tahfiz yang dimusnahkan. Dan tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar, bukannya masjid surau dimusnahkan, apa lagi dimusnahkan? Kubur-kubur mau dimusnahkan habis. Kubur-kubur habis dimusnahkan, sampai nampak orang ambil gambar tengkorak-tengkorak orang pun nampak.
kubur-kubur. Dia nak habiskan langsung budaya orang Islam. Sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni yang terkorban Turkmenistan, yang terkorban apa? Uyghur 60 juta anggaran kasar. 60 juta. Rakyat Malaysia berapa ramai? 34 juta. Kira rakyat Malaysia pun mati semua tuan-tuan. Kalau rakyat Malaysia ni habis semua. 60 juta. Sebab tu orang buat angka korban Uyghur ni 10 kali ganda nak kira angkara korban Palestin daripada dulu lagi. Angkara korban di Iraq, angkara korban di Syria, angkara korban di Bosnia, Chechnya, 10 kali ganda tuan-tuan. Lebih lagi. 60 juta yang dibunuh. Sebab tu saya kata, bala kalau mai tuan-tuan habis. Kalau dah mai waktu ni, waktu berdoa, Allah Ta'ala dah tak mustajab. Sebab tu jangan halang tuan-tuan. Mana-mana negara umat Islam, jangan halang orang yang menjampai kebenaran. Jangan halang orang yang menegur tuan-tuan benda yang mungkar. Kalau halang benda ni tuan-tuan, kita sedang memecahkan tembok bala. Bala duk dah halang. Satgi bila tembok tu dah pecah, habis. Tuan-tuan tengok jadi gempa bumi. Betul tak? Manusia jadi macam tak ada apa. Betul tak? Gempa bumi lari macam tak ada apa. Lari semua je pakat jadi takut. Kaya ke miskin, ada pangkat ke, gempa bumi. Manusia jadi macam apa? Kupu-kupu ya tuan-tuan kan. Mai habis mati sampai, kalau dah mati sampai tak kenal siapa yang mati. Kalau bala mai habis yaumul jami', dia habis semua kena. Jadi jangan mengundang bala tuan-tuan. Bala kalau mai habis. Baik tuan-tuan. Kemudian saya habiskan. Dia kemudian juga Kristian yang membuka pintunya kepada seluas mungkin dalam kepercayaan berbagai Tuhan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab mereka pernah ditawan oleh siapa nama? Bukhtansar, bawa ke Babylon. Pergi ke Babylon, orang Yahudi ni bawa ke Babylon, duduk dia apa? Babylonian tu, Babylon tu. Depa tengok orang sembah, masyarakat Yahudi tengok depa sembah berhala-berhala. Kemudian mereka juga pernah ditawan oleh Alexander the Great. Alexander the Great pernah tawan mereka pada tahun 334 sebelum Masihi. Tawan mereka, dan Alexander the Great ni, Alexander the Great tak sama dengan Iskandar Zulkarnain. Memang kalau tuan-tuan baca memang jauh beza lah tuan-tuan. Perwatakan Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain tak sama, jauh. Itu pengkaji yang ada kata sama, maknanya tak sama tuan-tuan. Lain. Memang susah nak kata sama. Alexander the Great tangkap mereka dan bagi mereka kefahaman apa? Kefahaman falsafah. Duk fikir kan, melalut. Kemudian mereka juga pernah ditawan oleh Parsi, agama-agama lain yang mana percaya kepada banyak Tuhan. Daripada situlah Paulus ni membina kepercayaan. Daripada kepercayaan itulah dia masukkan ke dalam ajaran Nabi Isa AS. Dari segi amalan agama, ia terbentuk di dalam satu gabungan harmoni antara manusia dan Tuhan. Amalan itu tiada langsung menyentuh dengan jiwa bangsa Arab. Jadi bangsa Arab susah nak terima Kristian ni, yang dianggap begitu asing dalam gaya hidup mereka, malah terlalu sedikit untuk dikaitkan dengan kehidupan seharian. Bangsa-bangsa yang menganut agama lain juga sama kepercayaan berbagai Tuhan dalam hubungan sama tentang kecenderungan, dogma, adat resam dan tradisi. Habis akan datang kita masuk tajuk 4. Sebelum saya nak pergi tu tuan-tuan, bab Kristian tadi tak habis sikit je, dalam 2-3 minit. Jadi ajaran Nabi Isa AS ni disebabkan tulis Injil tu tulis lambat. Jadi dua tuan-tuan, dia jadi dua. Satu kepercayaan yang bercampur dengan berbagai ajaran sesat Paulus ni, satu lagi ajaran Islam yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Isa. Benda ni jadi pertikaian yang teruk. Sampailah pada tahun 325 Masihi, sebelum Nabi SAW dilahirkan, dia pun punya Konstantin ni dia pun punya pemimpin lah. Dia nak berbetulkan balik Kristian ni lah. Tengok berbeza, satu ajak macam ni, bawa Nabi Isa tu anak Tuhan, macam-macam lagi kepercayaan karut. Satu lagi macam ajaran Islam tu, dia panggil lah pada tahun 325 Masihi, panggil dalam persidangan Nikea. Dia panggil semua. Jadi yang hadir tu ada 2048 pengikut. Ada yang ikut ajaran Paulus, yang orang yang telah rosakkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Satu lagi ajaran Nabi Isa yang sebenar. Bincang dia bawa debat depan di hadapan Konstantin. Jadi Konstantin pun tengok, dia macam suka dengan hujah yang mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi Konstantin ni pun dia panggil lah 318 daripada pengikut ajaran Paulus ni, dan dia bagi dokongan. Ketika inilah tuan-tuan, Injil ditulis semula. Maka Injil-Injil yang bercanggah dengan ajaran Paulus yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan tu, Injil tu semua dibakar. Dan Injil itulah yang disebarkan. Itu Nabi Isa adalah anak
Tuhan. Mana-mana lagi di kalangan pengikut Kristian yang baca Injil yang apa? Injil yang dahulu, yang bukan buat renovation lain, maka dianggap sebagai heritis. Maksud dia apa? Ahli bidah. Ahli bidah. Dia pun guna lama tuan-tuan. Sebelum apa? Geng-geng Wahabi dia tuduh orang bidah, dia pun guna lah dulu. Bidah sana, bidah sini, dia pun guna heritis. Baca je Injil yang bercanggah ni, itu ahli bidah. Padahal itulah ajaran sebenar Nabi Isa alaihi salam. Habis tuan-tuan. Saya minta maaf, saya terlajak masa. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sambung di muka surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an